Daripada minggu lepas, antara isu yang paling hangat yang kita dengar, usul undi tak percaya Tun M kepada PM. Walaupun ramai daripada penyokong PH ni tuja sangat, aku sebenarnya taklah minat sangat pun dengan langkah tu. Cumanya dari sudut segi parti politik, bagi aku benda tu tak ada sebarang masalah pun. Dan semalam desas-desus dan nampaknya kebarangkaliannya kerajaan Mukhris dekat Kedah tumbang. Tapi sebenarnya bila kita fikirkan balik, itu adalah satu petanda yang baik tau. Sebab sebelum ni aku dah sebut, memang kerajaan Mukhris ni dibiarkan sebagai taruhan. Taruhan apa? Taruhan rundingan antara Tun M dengan Muhyiddin. Biar apilah mereka nak gaduh. Bila jatuhnya kerajaan Kedah ni, episod pertarungan sebenar masa ni lah mula. Jelas ada pemisah antara kelompok khianat dan bersama aspirasi PH hari ni. Sebenarnya bagi pendapat pula, PH ni ada asas yang kuat. Bagi aku pula, kerajaan PN hari ni perlu dikekalkan sampailah ke sesi belanjawan 2021 sekurang-kurangnya. Kau tahu tak? Sebenarnya banyak hikmah tau. Banyak sangat hikmah sepanjang pemerintahan Perikatan Nasional. Aku cukup gembira apa yang selama ni kita sukar ataupun kita susah nak jawab bab-bab fitnah ni, ialah yang mereka duk sibuk tabur fitnah dulu, terutamanya bila menyentuh soal sentimen kaum dan agama. Akhirnya Allah Ta'ala beri jawapan atas tindakan mereka itu sendiri. Itu sebabnya pada pandangan aku, mereka ni kena dikekalkan sehingga pembentangan belanjawan 2021. Bayangkan dalam bulan Ramadan ni saja, banyak isu yang dulunya menjadi satu permainan lah geng-geng kelompok Asobiah ni, finally jawab dengan sendirinya. Isu kilang agak, isu mabuk, isu buluh, sehinggalah kegagalan mereka ni memerintah, terutama menteri yang menjadi bahan troll daripada rakyat yang kita boleh lihat. Hanya tak sampai 2 bulan mereka memerintah. Mana kita nak sangka dalam tempoh PKP ni, dalam pada kilang agak tutup, kedai arak, kelab malam, pusat hiburan ditutup, maka terjadinya atas takdir Tuhan berlaku kejadian kemalangan yang melibatkan seorang anggota polis akibat pemabuk. Dan akhirnya Allah memperlihatkan kepada kita macam mana golongan ni memperolokkan dalil-dalil bagi mempertahankan tindakan kerajaan ni. Tu belum sentuh lagi bab percaturan mereka atur susunan untuk jawatan-jawatan JLC dengan meletakkan ahli parlimen dalam JLC, pelantikan politik termasuk duta khas, bertaraf menteri. Dan kita nantikan Allah Ta'ala turunkan jawapan atas fitnah mereka, terutama isu adik, isu jawi, sekolah vernakular, isu tabung haji, dan terutama sekali isu hudud. Lebih aku bersyukur tau dengan kejadian hari ni. Bagi aku, Allah dah menzahirkan wajah-wajah yang tak berapa elok daripada kalangan cerdik pandai yang menjadi tulang belakang pada kerajaan yang hari ni. So guys, perjalanan ni masih jauh lagi. Tugas PH adalah memperkukuhkan Pakatan Harapan dengan buang segala barah-barah yang ada. Dan jangan risau, bagi pandangan aku, PH cukup kukuh dengan memiliki 92 kerusi parlimen. Dan that's not possible untuk bila-bila masa PH take over balik government. Apatah lagi kita ni bakal menghadapi kemelesetan ekonomi yang amat teruk. Sekarang mungkinlah tak nampak, tak rasa. Samalah macam pengumuman PM pasal Makcik Kia, Pak Mat Tempe. Rakyat ni belum kena, belum rasa. Mereka tak peduli pun. Esok bila ramai yang kena buang kerja, ekonomi teruk, hasil negeri dan negara berkurangan, kita akan saksikan kerajaan PM hari ni akan lebih terdesak daripada kerajaan Datuk Seri Najib. Dan dah terbukti pun hari ni. Agaknya macam mana bulan Oktober ataupun November lagi mereka nak bawa usul untuk kembalikan GST. Percayalah, ekonomi negara kita takkan menyebelahi diorang. Faktor ekonomi inilah yang akan menjatuhkan diorang sendiri. Walaupun Menteri Keuangan yakin dengan hasil negara yang tidak akan terjejas, hakikatnya dalam titah semalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin gambarkan yang kita akan berhadapan dengan situasi yang amat sulit. Bukan hanya melibatkan kerajaan negeri, termasuklah sekali dengan kerajaan pusat, termasuklah dengan negeri-negeri yang bergantung dengan hasil royalti minyak, Terengganu, Kelantan, Sarawak. Wabasyiril sabirin, dan berilah khabar-khabar yang gembira pada orang-orang yang bersabar. So apa yang aku baca tadi tu adalah tulisan daripada Ahmad Muslim Badawi yang aku nak terjemahkan dalam bentuk audio dan visual agar kita dapat faham apa yang sebenarnya yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu adalah satu fakta dan sumber yang bila kita baca, kita faham that is reality. So I see you in the next video. See ya.